Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Azlan bin Isa akan membentangkan berkenaan ideologi kapitalisme lah. Okey, di sini saya bergabung bersama Wan Muhammad Azam. Beliau akan membentangkan merkantilisme. Okey, untuk pengenalan konsep kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem sebuah sistem ekonomi sebuah negara yang membolehkan perdagangan dan perindustrian dikuasai dan diurus oleh pemodal-pemodal sendiri. Pemodal-pemodal sendiri ni seperti inilah, syarikat-syarikat lah. Dia menghitungkan aspek-aspek persaingan iaitu persaingan, keuntungan, bekalan dan permintaan. Seterusnya, pengenalan konsep kapitalisme mengikut tokoh-tokoh inilah yang membuat ni, iaitu Karl Marx. Karl Marx mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem pemodal berhak menentukan harga pasaran untuk mengawal keuntungan maksima. Seterusnya, sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh orang perseorangan atau syarikat tanpa gangguan kerajaan yang bermatlamatkan keuntungan. Seterusnya, ekonomi kapitalis ni digerakkan oleh kuasa pasaran dalam menentukan pengeluaran, kos, penetapan harga dan perkhidmatan. Pelaburan dan pendapatan. Sistem ini juga menyebabkan jurang antara golongan kaya dan miskin sangat tinggi. Okay, manakala Adam Smith pula mengemukakan teori kapitalisme sebagai ekonomi dapat berkembang dengan pesat jika setiap orang, sama ada pemodal, usahawan, pekerja atau pengguna, berusaha mencapai kepentingan diri sendiri tanpa campur tangan pihak kerajaan. Adam Smith juga menyatakan bahawa kemajuan yang dicapai bukan melalui usaha kerajaan tetapi melalui usahawan-usahawan yang memiliki sumber pengeluaran yang memotifkan keuntungan. Adam Smith juga mengungkapkan bahawa para pekerja merupakan faktor pengeluaran yang boleh ditingkatkan produktivitinya. Okay, next. Konsep kapitalisme ada 3 iaitu kapitalisme secara umum yang saya definisikan. Seterusnya kapitalisme barat moden, and next neo-kapitalisme. Kapitalisme umum ni merupakan satu sistem yang mempunyai unsur-unsur kebebasan kepada individu untuk mempunyai harta dan alat perusahaan atau perkembangan penuh untuk institusi kewangan. Pada umumnya, sistem ini digambarkan sebagai konsep-konsep kebebasan bagi inisiatif, persaingan, pendorong dan keuntungan. Manakala kapitalis barat, saya boleh definisikan sebagai fahaman dalam sistem ekonomi yang telah tumbuh di Eropah semenjak kurun pertengahan. Dia telah berkembang pesat selepas zaman Renaissance Eropah pada abad ke-14 hingga ke-17. Kelahiran ideologi palsu ciptaan Yahudi menyebabkan kemusnahan kuasa gereja Kristian dan sistem milik tanah oleh bangsawan. Kelahiran fahaman sekularisme dan liberalisme di mana agama dipisahkan daripada aktiviti duniawi. So maksudnya masa zaman kapitalis barat moden ni terjadi pada kurun ke-14 hingga ke-17. Ni semua merupakan ideologi palsu ciptaan Yahudi lah. Lepas tu yang dia telah menyebabkan kemusnahan kuasa gereja Kristian dan sistem milik tanah oleh bangsawan. Maknanya seterusnya kapitalis barat juga menyebabkan fahaman sekularisme dan liberalisme telah dipisahkan daripada aktiviti duniawi. Okay, next, neo-kapitalis. Neo-kapitalis ni saya boleh definisikan sebagai kapitalis baru yang telah didefinisikan oleh Datuk Seri Mahathir Mohamad pada dalam Berhentian Harian 5 Jun 1998, iaitu penggabungan syarikat-syarikat besar untuk melahirkan syarikat gergasi yang akan berusaha untuk menguasai dan memiliki syarikat-syarikat kecil. Menurut Datuk Seri Dr. Mahathir, penggabungan syarikat-syarikat besar di barat telah melahirkan syarikat gergasi yang akan berusaha menguasai dan memiliki syarikat di Asia. Manakala ekonomi Asia juga akan dikuasa dan ditadbir oleh orang bukan Asia. Asia Tenggara akan menjadi penggalang pengeluaran barangan kos rendah untuk menyaingi barangan beberapa ekonomi Asia yang gagal dikuasai oleh syarikat asing.
kesannya akan wujudlah syarikat-syarikat nasional yang bukan lagi milik kerajaan. Rakyat akan mula bontak kerana tidak puas hati dengan pengelekan ini. Ini kita boleh lihat masa inilah tahun 1998 masa zaman Gawat, mana Mahathir telah membuat dasar penswastaan kepada negara, and daripada dasar penswastaan inilah yang syarikat-syarikat lain, syarikat-syarikat luar berjaya mengambil alih yang syarikat yang dulunya merupakan syarikat bawah kerajaan. Okey, untuk definisi di atas boleh dikatakan bahawa kapitalisme bermaksud pemisahan secara total di antara ekonomi dan tampuk pemerintahan. Ia adalah sistem sosial yang berasaskan hak persendirian, iaitu private ownership lah, di mana hak individu tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Okey. Seterusnya sejarah kapitalisme. Kapitalisme ni terbentuk daripada berbagai adunan tamadun dunia. Tamadun Islam berada pada zaman kegemilangan semasa masyarakat Eropah berada pada zaman ke-8, iaitu pada lebih kurang abad ke-12. Pertembungan masyarakat Eropah dengan tamadun Islam berlaku pada abad ke-13 dan abad ke-14. Semasa Islam mula bertapak di Istanbul dan Sepanyol. Ini menyebabkan penyebaran ideologi barulah. Hasilnya pada abad ke-15, tamadun barat telah mengadaptasi beberapa asas dan telah menjadikan kapitalisme sebagai asas utama untuk pembentukan tamadun barat. Kapitalisme dibina atas kekuatan ketenteraan yang membolehkan mereka menguasai dan mengawal politik, ekonomi dan sosial. Seterusnya, kapitalisme muncul pada abad ke-16 yang kita boleh nampak semasa peristiwa perjuangan kaum feodal. Max Weber dalam karyanya Protestant Ethic of Spirit Capitalism telah menjelaskan bahawa akibat daripada perpecahan agama Kristian itu sendiri menyebabkan wujudnya satu ajaran baru, iaitu Katolisme. Anutan ni lebih mementingkan kerohanian dan dia mengabaikan aspek materialistik lah. Hinggakan menganggap orang-orang Kristian yang sebenar adalah daripada mereka yang miskin. Lepas tu dia punya fahaman juga menganggap kekayaan material dianggap sebagai petanda bahawa ada berlaku penyelewengan oleh seorang individu tersebut. Padahal punca utama dia gereja itu sendiri yang mengumpul harta. Akibatnya golongan peniaga mula menjauhkan diri daripada institusi gereja. Okey, seterusnya pada abad ke-17 wujudlah secara rasmi agama serpihan daripada anutan Katolisme yang dikenali sebagai Protestan, dan salah seorang pemimpin adalah John Calvin yang mencipta fahaman Protestant Ethic. Melalui fahaman tersebut juga buat pertama kali pengumpulan harta melalui perniagaan diiktiraf sesuatu yang positif lah. Manakala kemiskinan pula dianggap sebagai balasan Tuhan kepada dosa-dosa yang dilakukan. Selain daripada itu, penganut Protestan digalakkan berusaha keras untuk mengubah status sosioekonomi kerana kejayaan dan kekayaan dunia akan menentukan nasib mereka di akhirat. Itu fahaman daripada inilah Protestant Ethic tu. Okay, next. Okay, ciri-ciri kapitalisme ada beberapa, iaitu first, persaingan bebas. Kedua, kepentingan individu. Ketiga, tidak memberikan peluang pekerjaan. Untuk persaingan bebas ni, sesiapa yang ada modal memang boleh menangi persaingan lah. So, the best man win lah. Manakala kepentingan individu ni menunjukkan bahawa kuasa penuh dalam sistem ini bergantung pada pemilik modal. So pada syarikat tu sendirilah. So pemodal berkuasa penuh terhadap barangan dan kos pengeluaran. Manakala sistem kapitalisme, ciri lain tu dia ialah
dia tidak memberikan banyak peluang pekerjaan kerana apabila terdesak, pihak peniaga atau syarikat berhak untuk memberhentikan pekerjaan lah. So menyebabkan masyarakat ada jaminan terhadap pekerjaan, dan sekaligus menyebabkan meningkatnya jurang antara kaya dan miskin. Okey, manakala seterusnya pendapat tokoh kapitalis barat lah. Saya ambil contoh untuk tokoh barat yang terkemuka iaitu Adam Smith lah. Adam Smith yang banyak Adam Smith merupakan pelopor kapitalis dunia. Beliau banyak menghasilkan karya-karya terutama berkenaan kapitalis lah. Pandangan utama pada Adam Smith ialah menganggap undang-undang pasar adalah terpenting dalam sistem kapitalisme. Undang-undang pasar ni ialah kepentingan diri sendiri merupakan naluri manusia yang akan merangsang untuk memberi persaingan kepada pesaing dalam aktiviti pengeluaran barangan kepada masyarakat, jumlah kuantiti dan masyarakat juga perlu dan paras harga yang sanggup dibayar oleh masyarakat. Dalam teori Adam Smith ni terdapat 6 elemen semula jadi lah yang ditekankan dalam ni, iaitu cinta diri, simpati, keinginan untuk bebas, perasaan sopan santun, tabiat mahu bersungguh-sungguh dan kecenderungan untuk bertukar-tukar barangan. Ini membuatkan setiap orang berhak membuat pilihan sendiri dan memperoleh yang terbaik untuk dirinya. Dan seterusnya akan menghasilkan lebih banyak kebaikan kepada masyarakat. Ini pendapat daripada Adam Smith. Okey, manakala seterusnya saya akan explain untuk kapitalisme menurut ajaran Islam lah. Okey, ekonomi Islam merupakan bermatlamat pada pengurangan kemiskinan. Oleh itu, Islam menekankan kesamarataan dan pertumbuhan yang seimbang yang mana terdapat 4 sifat yang mendasari seluruhan aktiviti inilah. Okay, first, keadilan. Kedua, keterbukaan. Ketiga, tidak bersikap individu. Yang keempat, berkeyakinan. Untuk keadilan, ekonomi Islam mampu mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat manusia. Sebab tu Islam melarang eksploitasi, kezaliman, penindasan, kemungkaran serta mengambil hak orang lain dan jangan meninggalkan kewajipan. Seterusnya, keterbukaan pula. Sebenarnya tak ada berbeza antara ekonomi orang Islam dengan orang yang bukan Islam. So orang bukan Islam boleh untuk ambil ikut apa yang Islam amalkan untuk mereka. Okay, seterusnya, tidak bersikap individu. Manusia ni sebagai khalifah di bumi mempunyai sifat individu atau bersendirian sebab kekayaan yang ada dekat bumi ni semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita sebagai manusia ni haruslah telah diberi kepercayaan oleh Allah untuk mentadbir bumi beserta isinya. Ajaran Islam menjunjung tinggi keselamataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dilandasi oleh tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ia bersifat mutlak dan tidak boleh berlebihan. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita untuk berkeyakinan, iaitu yakin dalam mencari rezeki dan meningkatkan produktiviti serta meningkatkan ini saya tak langsung dapat meningkatkan kesabaran dalam bekerja. Kesabaran adalah memang penting untuk sebagai benteng kepada mental untuk menghadapi keadaan-keadaan yang teruk. Sikap mental seperti ini ternyata amat efektif dalam menangani kerusakan nilai sosial dalam masyarakat. Sebab tu Islam menekankan kesabaran dan keyakinan. Dalam kesabaran itulah Islam juga menyatakan bahawa harta merupakan pelaburan dan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Okey, seterusnya perkembangan kapitalisme di Malaysia. Kapitalisme
di Malaysia kita boleh tengok dasar ada 3 untuk Malaysia punya pengembangan ekonomi di Malaysia. Yang first, dasar ekonomi bebas. Kedua, dasar ekonomi baru. Ketiga, dasar pembangunan nasional. Okay, untuk yang ni saya akan explain sikit lah. Okay. Pengembangan dia bermula pada semasa kemerdekaan ekonomi pada 1980-an yang mendesak kerajaan melaksanakan dasar yang lebih liberal, iaitu liberal untuk menarik ramai pelabur asing ke Malaysia. Pada tahun 1986, kerajaan telah mengambil langkah drastik dengan menyokong sektor swasta, iaitu dengan melonggarkan dasar ekonomi baru dan menggalakkan perswastaan sektor awam. Manakala seterusnya dasar pembangunan nasional telah dilancarkan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Jun 1991. Manakala kemunculan kapitalis baru di Malaysia, kita boleh lihat dalam artikel Gomez and Jomo pada 1999 dalam Malaysian Political Economic. Beliau menjelaskan political economic menumpukan perhatian kepada cara naungan politik mempengaruhi pengumpulan kekayaan yang melibatkan syarikat korporat Melayu, China dan India. Kesan pelaksanaan dasar kolonial British telah mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia dan seterusnya membahagikan bidang ekonomi mengikut kaum. Keadaan ini telah mencetuskan perbezaan penguasaan kekayaan dan politik dalam era pasca kolonial di antara China dan Melayu. So di sini kita boleh lihat 1999 bermulanya lah kapitalis baru di Malaysia, di mana akibat daripada perpecahan dasar menyebabkan wujudnya kapitalis baru, iaitu antara China dan Melayu. Seterusnya semasa dasar ekonomi baru telah merampatkan jurang ekonomi interetnik. Kesan daripada yang di atas tadi, seterusnya munculnya dasar ekonomi baru dengan cara mengagihkan kekayaan di kalangan orang Melayu sendiri telah mewujudkan ketidaksamaan intraetnik. Okey, maaf Okey. Pelaksanaan dasar ekonomi baru telah merapatkan jurang ekonomi interetnik, tetapi pelaksanaan yang kurang cekap dalam mengagihkan kekayaan di orang Melayu di kalangan orang Melayu sendiri telah mewujudkan ketaksamaan intraetnik. Hasilnya wujudlah segelintir orang kaya baru atau elit yang tidak terhad kepada orang Melayu tetapi melibatkan masyarakat Cina dan India. Kumpulan elit ini menggunakan rangkaian naungan politik mereka untuk merebut kebanyakan aset syarikat korporat melalui peluang-peluang yang diciptakan oleh kerajaan seperti dasar perswastaan. Okey, kita lihat kat sini masa dasar ekonomi telah wujudkan jurang ekonomi interetnik tapi sebab daripada pelaksanaannya kurang cekap, so hanya segelintir yang dapat kesannya lah. So untuk kesan daripada ekonomi semasa dasar ekonomi baru ni, kesan kapitalis, first dapat wujudkan kerjasama intraetnik, iaitu sebelum ni masyarakat Cina hanya tumpu pada dia punya perniagaan lah. So akibat daripada kapitalisme ni menyebabkan kerjasama intraetnik antara etnik lah, sama ada India, Cina dan Melayu sama-sama untuk bekerjasama lah. Seterusnya kesan dia kedua ialah
ekonomi negara terjejas lah sebab amalan kolonisme yang telah menguntungkan pihak tertentu berbanding negara. Sebab sebelum ni kita tahu UMNO pegang untuk UMNO pegang ni dan pegang politik. Apabila berlaku tidak kestabilan politik menyebabkan kewangan negara terjejas lah. Seterusnya, pelaksanaan dasar ekonomi telah menghalang perkembangan syarikat Cina dan menyebabkan kebanyakan mereka berada dalam saiz kecil dan sederhana. Campur tangan kerajaan dalam ekonomi telah menyebabkan wujudnya Pakatan Alibaba, iaitu pelarian modal Cina ke luar negara dan peralihan modal dari sektor pengeluaran kepada sektor hartanah, perbankan dan sektor lain yang membawa keuntungan cepat. Kat sini kita boleh tengok bila kita kuatkuasakan dasar ekonomi baru ni menyebabkan syarikat Cina semua dia beralih pada inilah keluar negara lah. Sebab tu dia buat orang Cina banyak keluar negara sebab kan dasar ekonomi baru ni tidak menguntungkan mana-mana rakyat kecuali kroni. Manakala perkembangan kapitalisme juga bergantung kepada aktiviti kroni dan tidak memberi sumbangan besar secara langsung kepada industri berorientasikan ekspor dan peningkatan teknologi. Okey, untuk kesimpulannya, kapitalisme merupakan falsafah yang digunakan serata dunia termasuk di Malaysia. Kebanyakan negara dunia telah mengamalkan dasar kapitalisme sejak dari dulu lagi. Mereka telah mengamalkan dasar sebagai falsafah untuk memajukan dan pemodenan ekonomi. Ekonomi dunia banyak bergantung pada falsafah kapitalisme kerana kesan kepada individu dan masyarakat sangat meluas. Dengan adanya perniagaan, banyak peluang kerjaya dapat diwujudkan. Seterusnya dapat meningkatkan pengeluaran akibat permintaan yang banyak kerana kuasa yang membeli sangat besar. So, kebergantungan antara satu sama lain harus dijaga bermula dari pemodal, seterusnya pekerja dan pembeli.